Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam. Berita seterusnya panas dipetik dari MH Daily bertajuk Desas-desus PN akan ketepikan Muhyiddin semakin kuat ganti dengan Hamzah. Berita penuh. Desas-desus PN akan ketepikan Muhyiddin semakin kuat ganti dengan Hamzah. Spekulasi semakin memuncak mengenai pergerakan yang semakin meningkat dalam Perikatan Nasional PN untuk mengetepikan pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan sesetengah pihak menuduh beliau menjadi batu penghalang untuk menjalani kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Walaupun memperoleh kemenangan besar dalam pilihan raya Parlimen Padang Serai, orang dalam parti membayangkan gemuruh rasa tidak puas hati terhadap peranan yang semakin terpencil yang disandang PN dalam bidang politik. Seorang sumber berkata walaupun menang di Padang Serai dan kalah tipis di Tioman, beberapa pemimpin menyuarakan kebimbangan mengenai rancangan jangka panjang pakatan itu dan sama ada ia perlu kekal dalam kem pembangkang. Terdapat juga persepsi bahawa sekiranya Muhyiddin tidak memveto sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, beberapa pemimpin kita mungkin telah diberi jawatan dalam penubuhan persekutuan baharu, dakwa sumber itu. Laporan mencadangkan bahawa pemimpin kanan dalam beberapa minggu kebelakangan ini meneroka kemungkinan menggantikan Muhyiddin dengan Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Penolakan sebarang kerjasama dengan PH dan PN difahamkan amat membimbangkan PAS yang pemimpinnya percaya asas Melayu Islamnya boleh terkilan dengan tindakan itu dan melihatnya sebagai bertentangan dengan titah yang di Pertuan Agong agar parti itu ditubuhkan Kerajaan Perpaduan. Pada pilihan raya umum ke-15, PH memenangi 82 kerusi, diikuti PN dengan 73, BN dengan 30, Gabungan Parti Sarawak dengan 22, Gabungan Rakyat Sabah dengan 6 dan Warisan 3 kerusi. Dengan tiada siapa yang memperoleh majoriti jelas, yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, selepas meminta bukti sokongan daripada pemimpin pakatan, memutuskan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti menjadi Perdana Menteri ke-10 negara. BN kemudiannya menerima tawaran Anwar untuk membentuk Kerajaan Perpaduan. PN bagaimanapun menolak cadangan tersebut. Bagaimanapun, seorang pemimpin kanan PAS ketika dihubungi menolak dakwaan itu dan berkata ia hanyalah cubaan untuk menimbulkan perbalahan dalaman PN. Tiada apa-apa, ini cubaan orang terdesak untuk melemahkan PN. Mereka yang membuat dakwaan tidak menghormati pilihan rakyat, kata pemimpin PAS itu merujuk kepada keuntungan PN semasa PRU 15. Mengenai perbincangan untuk menggantikan Muhyiddin dengan Hamzah, pemimpin PAS itu berkata semata-mata disebabkan oleh ketakutan terhadap pengaruh PN yang semakin meningkat. Ada pihak tertentu sudah mula takut dengan PN dan pengaruh politiknya. Dengan keputusan terkini dari Padang Serai, nampaknya orang ramai memihak kepada PN. Orang dalam parti lain berkata tuduhan sedemikian bertujuan mengalihkan perhatian daripada masalah dalam Kerajaan Perpaduan. Ini adalah cubaan untuk menutup masalah dalaman yang berpunca daripada Kerajaan Perpaduan antara BN dan PH. PN kekal padu dan sokongan kepada gabungan itu semakin kukuh. Kami tidak mempunyai isu dalam kepimpinan parti. Kami semua berdiri teguh menyokong pengurusi PN. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita terkini. PM, tiada kenaikan tarif elektrik untuk isi rumah PKS. Berita penuh. Kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik untuk isi rumah perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat makanan dan pertanian, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini walaupun ada cadangan awal untuk berbuat demikian, katanya menjelaskan kerajaan tidak mahu membebankan rakyat.
Anwar berkata keputusan itu akan memberi inflasi keuangan kepada negara hampir Rm30 bilion ringgit setahun. Jika dikenakan pun, kenaikan tarif elektrik hanya terhadap syarikat-syarikat multinasional yang ekspor karena tarif terlalu rendah buat mereka dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Dari segi rakyat, tidak ada langsung cadangan kerajaan untuk naikkan tarif elektrik, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di Putrajaya hari ini. Anwar bagaimanapun berkata kenaikan terhadap syarikat multinasional hanya akan berlaku secara berperingkat dan berpatutan untuk memastikan ia tidak menjejaskan operasi dan unjuran syarikat. Pengumuman lanjut akan dibuat Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Ahmad, katanya. Sekian berita, teruskan bersama channel ini.